Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Cik Nur ucapkan kepada anda semua, Cik Nur pun tak tahulah ada orang ke yang akan menonton di waktu-waktu macam ni. Pukul berapa? Pukul 11 ni. Pukul 11 lebih. Hai Kak Shima, Assalamualaikum. So, tadi Cik Nur rasa macam tak puas nak cakap apa yang Cik Nur nak cakap dekat Biznet. So Cik Nur nak video itu di-record dan ditinggalkan di sini. Lepas ni kita boleh share untuk tontonan anak-anak cucu. Kak Shima tak ada rasanya dekat Biznet tadi. Tak perasan. Setiap hari Isnin, kepada mereka yang menonton ni, siapa yang tonton malam-malam ni, korang boleh hi-hi dekat Cik Nur dulu supaya Cik Nur boleh tahu dan Cik Nur boleh hi-hi dekat korang. So actually setiap hari Isnin memang kita ada Biznet, di mana Biznet itu adalah, apakah Biznet itu? Biznet ni adalah macam kita punya taklimat bisnes lah. Okay, Cik Nur memang buat setiap minggu. Kita buat setiap hari Isnin. Dulu mula-mula hari tu kita cadang nak buat hari Sabtu. Tapi hari Sabtu ni, hai Bidah, setiap hari Sabtu ni orang macam, oi terang ni lampu ni. Macam mana nak buat ni? So tak payahlah lampu kan. Tak payah lampu pun dah cantik lah. So jadi kita tukarlah Biznet tu daripada hari Sabtu kepada hari Isnin. Supaya hari Isnin ni biasanya mereka tak ada buat apa-apa, tak ada keluar. Hanya siapa yang bekerja tu, diorang hanya duduk kat rumah prepare besok nak kerja kan. So hari Isnin adalah hari yang terbaik sebenarnya untuk kita bercerita pasal Biznet. So Biznet ni basically ialah taklimat bisnes lah. So korang akan mula faham sebenarnya bila korang tengok korang berada dalam Biznet. Biznet ni ambil masa lebih kurang 2 jam lah. 2 jam. Sebenarnya 1 jam setengah. Tapi kadang-kadang kalau banyak benda yang kita nak cakap, dia boleh melirik kepada 2 jam. So dia lebih bila orang yang macam betul-betul zero knowledge, kan, betul-betul hi Shidi. So diorang betul-betul macam tak tahu apa-apa langsung pasal bisnes Cik Nur ni, diorang akan lebih jelas dan faham bila diorang join kita punya taklimat bisnes. Dan ramai dah sebenarnya sejak Cik Nur buat secara online ni, ramai dah kita berjaya close ejen-ejen dan juga mobile stockist daripada program Biznet. So kalau anda adalah Cik Nur punya mobile stockist, atau anda adalah Cik Nur punya stockist dan juga master stockist, dan stockist ni diorang kebanyakan dah tahulah. Tapi kalau anda adalah mobile stockist lah, baru-baru kan, sebab mobile stockist kita dah dekat nak 80 orang. So mungkin ada dah Cik Nur dah mula tak kenal orang dah. Sebab kebetulan minggu ni bila ramai yang dah join kita jadi mobile stockist, jatuh pula pada minggu yang Cik Nur memang sangat busy. Jadi Cik Nur macam tertinggal. Kadang-kadang tertinggal information, tak kenal nama-nama mobile stockist kita yang baru. So jadi bila anda Biznet ni adalah tempat yang sangat sesuai. Kalau anda rasa macam anda tak dapat nak explain dengan jelas tentang bisnes Cik Nur ni, anda boleh bawa dia orang masuk setiap hari Isnin untuk dengar lebih lanjut. Tapi memang kena bagi tahulah, siap-siap yang program ni 1 jam setengah ke 2 jam. So jangan macam diorang ingat 15 minit, lepas tu tiba-tiba dekat-dekat 2 jam diorang dah keluar lebih awal. Sedangkan yang bestnya adalah di hujung-hujung. Kena bagi tahulah siap-siap kepada mereka. Okay. So tadi sebenarnya Cik Nur share pasal korban. Cik Nur sebenarnya memang hari ni memang minta maaf sangat-sangat. Cik Nur macam kurang preparation disebabkan oleh malam tadi, lewat malam tadi Cik Nur terima berita yang Tok Sedara Encik Nazri baru saja meninggal dunia. So kita pun bergegas lah. Cik Nur bangun pukul 4 pagi. Dan kita bergerak ke Kuantan untuk kejar lah sebelum arwah dikebumikan. So jadi that's why kenapa Cik Nur agak keletihan sebenarnya. Letih. Tapi Cik Nur cuba tadi. Tapi macam itulah, banyak benda yang Cik Nur nak cakap, Cik Nur tak dapat cakap tadi. So Cik Nur nak lepaskan geram itu di sini. Boleh tak? Boleh tak Cik Nur nak lepaskan geram kat sini? Okay, sebab kita dah tarik masa mereka tadi terlalu lama. Okay. Dan kita tak nak program Biznet tu berlanjutan sangat lama dan momentum mula jatuh. So Cik Nur tak nak cakap terlalu banyak. Tapi bila dah settle tu, Cik Nur rasa macam tak puas dan Cik Nur nak lontarkan kepada anda kat sini. Boleh tak? Okay. So
Topik yang Cik Noh cuba nak bawa tadi adalah berkaitan dengan korban sebenarnya. Sebenarnya Cik Noh nampak bila Cik Noh spend time berjam-jam dengan stokis-stokis Cik Noh, dan juga 2-3 minggu lepas Cik Noh sendiri yang menjawab lah, kira involve dalam menjawab prospek-prospek yang bertanya tentang nak jadi stokis, nak jadi ejen. So daripada perbualan-perbualan Cik Noh tu, hai Azura Zakaria. So daripada perbualan Cik Noh tu, Cik Noh dapati ramai orang isu mereka adalah mereka sebenarnya macam tak ada pressure. Actually diorang ada pressure. Cik Noh pasti semua orang ada pressure. Tapi pressure mereka itu tidak cukup besar dan tidak cukup kuat untuk membantu mereka atau menolak mereka membuat sesuatu keputusan dengan lebih pantas. So dan ini juga sebenarnya ada kaitan dengan karakter kita, karakter dalam diri kita kan. So ada setengah orang tu karakternya adalah karakter yang analytical macam tu kan. So mereka perlu menganalisa dulu, berfikir dulu dan melihat baik buruk sesuatu sebelum membuat keputusan. Okay? Tapi hari ni tadi Cik Noh sebenarnya memang nak kaitkan dengan korban. Cik Noh sebab Cik Noh memang geram sangat. Tahun ni Cik Noh sendiri personally, Cik Noh cakap dengan korang, Cik Noh tak dapat nak buat korban sebanyak yang Cik Noh impikan lah, ataupun sebanyak yang Cik Noh target. Okay, adalah faktor-faktor dia, sebab dia menyebabkan kita tak dapat nak achieve target tu. Dan salah satu daripada sebab tu adalah sama je dengan you all. Kalau you all tak dapat nak buat korban seperti mana yang you all plan, Cik Noh pasti sebab dia pun ada lebih kurang sama dengan Cik Noh, adalah one of the sebab adalah ekonomi. Ekonomi bukan ekonomi negara lah, maksudnya ekonomi kita. Kita mungkin tak buat proper planning kan, menyebabkan bila sampai je tibanya waktu korban itu, kita tidak ada duit yang mencukupi lah kiranya untuk kita buat allocation tu, tak ada. So itu adalah satu macam Cik Noh punya kebengangan untuk tahun ini. So jadi Cik Noh macam nak share Cik Noh punya kebengangan tu dengan penonton-penonton Biznet tadilah, termasuklah stokis-stokis ke atau ejen-ejen mobile stokis yang ada dalam tu, sebab Cik Noh nak diorang pun sama-sama rasa kebengangan tu sebab tahun ni tak dapat buat korban yang banyak seperti yang diorang nak. Tak kisahlah berapa banyak diorang punya matlamat. So macam Cik Noh sendiri, sebenarnya kita memang sebenarnya daripada tahun lepas Cik Noh berangan-angan dan berimpian dan meletakkan matlamat Cik Noh nak buat korban sebanyak 20 ekor. Banyak lah 20 ekor. Banyak kan? So 20 ekor. So kalau nak ikutkan 20 ekor tu kan, Cik Noh memerlukan duit berapa tau. Kita ambil lah harga kos macam rumah Kasih Nilofa baru ni. Pertubuhan Kasih Nilofa dia kata 55250. So kali dengan 20 ekor. So sebenarnya Cik Noh perlu allocate 105,000 untuk korban sebanyak 20 ekor lembu. So dan itulah Cik Noh tak dapat buat tahun ni. Dan Cik Noh memang nak carry forward Cik Noh punya target tu. Cik Noh nak carry forward ke tahun depan. Itu sedih dia. Kat situ kebengangan dia sebenarnya. Siapa-siapa yang ada masuk tu hai-hai lah dengan Cik Noh. Cik Noh boleh tegur, Cik Noh boleh sebutkan nama anda, dan Cik Noh akan ingat. Bila Cik Noh sebut, Cik Noh akan ingat. So nanti bila-bila anda ni Cik Noh boleh ingat tau. Bila-bila kita berjumpa Cik Noh boleh kenal. Okay, so apa tadi? Cik Noh cakap jadi Cik Noh pun macam bengang sebenarnya, tak dapat nak buat. Dan kita nak Cik Noh nak cakap, Cik Noh suka bila Cik Noh berimpian sesuatu dan Cik Noh nak make sure bersambung di sini Syed Khairul. Cik Noh geram tadi tak dapat nak cakap betul-betul kat dalam Biznet, sebab Biznet tadi dah overrun. So Cik Noh sambung dekat sini. Memang nak melepaskan geram ni. Tak dapat nak buat korban seperti mana yang Cik Noh nak. So jadi kita, hai Zaza, hai Afzalina, stokis kita untuk Cyberjaya, dan kita ada Sherry Al-Atas dekat situ. Hai, Assalamualaikum. Kita ada Cik Amir Musa. Cik Noh sini, Cik Noh nak melepaskan geram ni sebab Cik Noh tak dapat nak buat korban. Cik Noh tak dapat buat korban seperti yang Cik Noh targetkan, 20 ekor lembu. Okay, 20 ekor lembu tu adalah 105,000 lebih kurang bajetnya. Okay, dan
Cik Noh nak jadikan kebengangan tu adalah kebengangan bersama, boleh tak? Kebengangan bersama. Cik Noh nak share dengan anda. Kenapa tahun ni sebenarnya beberapa tahun lepas, okay, Cik Noh cakap jujur dengan korang lah. Walaupun Cik Noh ni sekolah agama. Walaupun Cik Noh sekolah agama dulu, tapi Cik Noh memang tak berapa kesedaran sangat untuk buat korban tu. Okay, Cik Noh rasa macam satu bahagian okay cukup. Okay, sepanjang Cik Noh berniaga lah bertahun-tahun. So, sampailah 2 tahun lepas Cik Noh mula belajar dengan doktor lah, Dr. Azizan sebagai title dia. So, bila Cik Noh start belajar dengan Doc memang setiap tahun sebelum tibanya waktu korban, Doc memang akan betul-betul push, atau bukan push lah, kasih bakal lain kita, dan juga memasakkan dalam kepala otak kita betapa kau kena berkorban tahun ni. Dan jangan berkorban, jangan korban itu datangnya daripada kemampuan. Kalau nak cerita kemampuan, memang kita ni sampai bila-bila pun kita tak mampu. Maksudnya, yelah bila kita banyak, kita cakap kita tak mampu sebab kita punya expenses mungkin banyak. Kan? So, dia tak akan ada mampu tu. Okay, sampailah anda sendiri meletakkan berapa target nak korban tu. Okay, dan Cik Noh mula dapat macam feeling pasal korban ni bila Dok ajar lah ni Dok ajar Dok kaitkan tentang betapa kita Allah bagi macam-macam nikmat kan sepanjang tahun. Okay, sepanjang tahun Allah bagi macam-macam nikmat. Okay, Allah hanya tetapkan zakat sahaja yang wajib. Hai Esther. Ejen Sabah. Tadi tak masuk Cik Noh punya biznet. Tak ada pun nampak nama Esther keluar. Kita buat biznet kan setiap hari Isnin pukul 9 malam. Wajib, memang setiap minggu kena masuk. Kalau tak ada apa-apa program yang penting, masuk biznet. Okay, setiap minggu pun Cik Nazri ke KR ke, dia orang punya explanation mesti ada sedikit lain. Dan mesti ada sedikit ilmu-ilmu yang kita akan tambah, yang akan jadi mungkin itulah satu ayat tu, sepotong ayat tu sebenarnya mungkin itu yang akan jadi korang punya trigger point untuk buat sale dengan lebih banyak. Tiba-tiba dapat idea melempar-lempar. So jangan miss business setiap minggu. Okay, so tadi Cik Noh cakap pasal apa? Cik Noh cakap pasal bersyukur. Okay, bersyukur. Kita meniaga bertahun-tahun kan, macam-macam nikmat Allah bagi ni kan. Allah bagi kilang besar ni kan. Allah cuma minta zakat 2.5% je. Puan Sherry, Cik Sherry Al-Atas tanya macam nak jadi ejen. Dekat sini ada stokis Cik Noh ni. Yang menonton ni ada ramai. Puan Sherry, Cik Sherry duduk kat mana? Cik Sherry komen dekat situ duduk dekat mana. Nanti stokis-stokis yang terdekat ni diorang boleh tolong untuk explain macam mana nak jadi ejen. Actually, kita ada yang lebih best daripada ejen. Kita ada mobile stokis. Itu lagi best. Okay, mobile stokis ni dia boleh cari ejen seramai mungkin. So itu sebenarnya lagi best. Kan, nak jadi ejen ke nak cari ejen. So nanti diorang akan explain. Ya kakak. Kakak kan Cik Noh boleh. Kadang-kadang anak guna handphone. Okay, tak apa. Faham. Tak apa. Kan, tak ada paksaan pun untuk bisnes tu. Tapi kalau dapat masuk lagi best. Okay, Cik Sherry komen dekat situ macam mana, komen dekat mana kawasan Cik Sherry. Nanti diorang akan akan hubungi Cik Sherry lah, diorang akan explain. Tapi Cik Noh nanti diorang explain kan. Nanti Cik Noh kat sini explain juga yang mobile stokis lagi best. Nanti diorang tanya diorang macam mana nak jadi mobile stokis. Okay, so nanti diorang akan start explain pada Sherry. Okay, so Cik Noh tak explain lah sekarang Cik Noh nak cerita pasal korban ni. Okay, mana tadi dah? Okay, Allah bagi kita macam-macam rezeki, macam-macam nikmat Allah bagi setiap hari. Kan? Sekarang pun Allah masih bagi nikmat lagi, bagi nikmat handphone ni kan, boleh. Lepas tu ada pula kita boleh berlive dekat sini free, tak payah bayar. Tu semua nikmat kan. Allah bagi macam-macam nikmat. Kan? Lepas tu, tapi Allah hanya tetapkan yang wajibnya, yang betul-betul wajibnya, dia hanya tetapkan 2.5% je zakat untuk kita bayar. Kan? Lepas tu dia tak minta benda lain. Dan benda kedua yang dia minta ialah apa? Itulah yang Allah minta. Ibadah korban. Kalau ada kemampuan, ada lebih, buat ibadah korban. Dan kalau kita dapat macam-macam nikmat Allah bagi, kan, Allah hanya minta satu bahagian je. Paling kurang.
Satu bahagian je. Contoh kalau tahun ni, kalau contoh dengan rumah kasih Nilofa itu dia kata 700.5. Ada yang 600.5. Cik Noh tengok ada yang kalau overseas tu ada yang 500.5. Satu bahagian je daripada berpuluh-puluh ribu income yang kita dapat sepanjang tahun. Kalau siapa yang bekerja makan gaji pun still puluh-puluh ribu lah kan. So Allah hanya minta satu bahagian je minima. Tapi kalau Allah yang orang yang Allah bagi juta-juta tu kan, so that's why lah kenapa adanya korban. So korban ni dia lebih kurang macam kita punya tanda kita bersyukur kan. Tanda kita rasa macam bersyukur kan, bersyukur, terima kasih dekat Allah bagi kita nikmat yang sangat banyak. Dan ada hadis dan ada ayat Quran yang menyebut tentang korban. So itu adalah salah satu. Macam saya cakap tadi lah, yang wajibnya zakat 2.5% dan tak ada lain yang Allah minta pada kita. Dari segi harta-harta kita tu tak ada lain yang Allah minta. Kan, inilah dia ibadah korban ni. Dan ibadah korban ni pula tujuan dia nak bantu lebih ramai orang asnaf, orang-orang susah kan dekat luar sana untuk dapat sebahagian daripada rezeki kita tu dalam bentuk daging, dalam bentuk haiwan ternakan. Saya sentiasa tengok ulangan. Boleh, tak ada masalah. Jangan risau. Cik Noh tak marah. Cik Noh tak marah, Esther. Okay, memang kita kat dalam ni ada banyak video-video live. Okay, even dekat classroom pun kita ada banyak video kan. Ulangan-ulangan tu kan, tak apa. Tengok je, tak ada masalah. Okay, Cik Noh tak marah. Jangan risau. Okay. So itulah yang Cik Noh nak kaitkan dengan korban ni. Cik Noh nak kaitkan tentang dengan kesyukuran juga. Okay. So kita nak buktikan dekat Allah kita bersyukur. Selain daripada sedekah. Sedekah tu sesuatu yang kita buat setiap hari. Okay, make sure anda bersedekah banyak-banyak macam mana pun. Make sure zakat dah dilaksanakan dulu. Tapi ada satu benda yang Allah tuntut lagi kan. Tak tuntut dengan wajib pun kan. Setiap tahun buatlah ibadah korban. So itulah dia. Itulah yang Cik Noh nak masukkan. Dan bila contoh macam tadi Cik Noh meletakkan matlamat, Cik Noh meletakkan matlamat sampai 20 ekor. Bermaksud apa? Bermaksud tak adalah sampai kita kena gadaikan, jual segala barang apa yang kita ada untuk adakan 20 ekor tu. Tak. Maksud dia, apa maksud dia kata? Maksud dia keuntungan bisnes, sale bisnes atau apa pun pendapatan daripada mana sumber pendapatan halal yang kita dapat haruslah lebih berganda-ganda banyak daripada 20 ekor tu. Kan? Kan? Dan bila kita disuruh untuk buat ibadah korban pun kita kena melepaskan dulu kita punya keperluan. Lepaskan dulu. Maksudnya keperluan wajib lah. Makan, minum, anak kat rumah, isteri apa semua, mak, ayah, adik-beradik, semua kena lepas dulu. Kan? Tempat tinggal, keperluan lah. Keperluan tu dilepaskan dulu. Dan apa lebihan yang ada tu barulah kita buat korban. Tapi dalam perspektif bisnes, perspektif orang bisnes adalah bila kita ada matlamat, dia membantu kita untuk membuat satu target, matlamat, impian. Okey, jangan impian cuma nak pergi London bercuti. Tu impian memang betul. Kan? Impian nak beli kereta Range Rover. Siapa tu? Siapa punya impian tu? Cik Noh punya impian lah. Okay? So, kan jangan ada impian-impian. Impian tu sebelum kita letakkan. Yang kedua, yang pertama zakat kita. Berapa banyak kita nak bayar. Kan? Yang keduanya adalah kita punya korban. Berapa banyak kita nak menyumbang untuk korban tahun ni. Dan Cik Noh suka Cik Noh suka sangat bila Cik Noh dengar daripada Dr. Azizan cakap, sebenarnya korban ni, kenapa korban ni dibenarkan untuk diwar-warkan, diberitahu. Contoh macam Cik Noh katalah Cik Noh berjaya lah tahun depan. Imagine Cik Noh buat 20 ekor tu tahun depan. Dan dalam masa yang sama, stokis-stokis Cik Noh ni semua ni kita collect duit kan. Kita collect duit dan kita pun buat total semua 100 ekor. 100 ekor tau. Katalah tahun depan nak letakkan target ni, impian ni. Cik Noh 12 ekor. Korang punya semua tanggungjawab korang 80 ekor. Okay, seorang seekor. 80 orang daripada korang, seorang seekor. Okay, seorang seekor. So 80 ekor. 100 ekor. Let's say 100 ekor. Kali dengan Cik Noh ambil lah harga yang mahal sikit lah, 6,000 lah. 6,000 punya lembu kan. 600,000 tau. 600,000. Dan katalah, dan kenapa kita kena war-warkan? War-warkan. Okay, tak berdosa pun, tak riak pun kalau anda war-warkan yang tim Cik Noh
tim Sambal Cik Noh, semua satu tim stokis usahawan Sambal Cik Noh ni bergabung dan buat korban tahun ni sebanyak 100 ekor. Dan kita memang tahu, okay, ibadah ni kita tahu, bila kita dah sembelih lembu, bukannya lembu tu kita makan semua buat kenduri, tak. Kan, ada bahagian-bahagian tertentu untuk kita makan, dan ada bahagian, dan most of bahagian tu adalah untuk disedekahkan kepada asnaf-asnaf. Dan semakin banyak kita korbankan, maka semakin banyak orang yang akan dapat. Okay, orang-orang susah yang memang jarang-jarang sekali makan daging, dia sekali rasa nikmat daging tu pada setiap tahun. Kita dapat bantu dia orang. Okay, mungkin anda rasa macam tak adalah orang seteruk tu macam tu kat tempat aku, tak apa. Banyak negara lain. Okay, banyak negara lain, even dekat Malaysia sendiri pun banyak kawasan-kawasan lagi yang tak betul-betul dapat nikmat merasa daging tu setiap minggu, setiap hari, setiap bulan, kan. Tunggu setahun sekali baru dapat. So lagi satu yang Cik Noh suka adalah tentang bila kita war-warkan, kita dapat tunjukkan betapa kayanya orang Muslim. Orang Islam pun boleh kaya. Okay, boleh kaya dan boleh memberi sebanyak itu. So itu sebenarnya yang Cik Noh rasa macam Cik Noh jadikan tu one of Cik Noh punya big why lah, one of Cik Noh punya target nak kejar. Selain daripada zakat, berapa banyak zakat yang kita nak bayar. Okay, yang keduanya, berapa banyak ibadah korban yang kita mampu buat. Okay, so Cik Noh cakap ni bukannya cakap apa untuk korang, tak, untuk diri sendiri ni. Cik Noh tengah cakap untuk diri sendiri. Kebengangan Cik Noh untuk tahun ni, kita tak dapat nak buat korban seperti mana yang kita target. Okay, tapi tak apa, kita doakan Allah bagi kita masa lah. Hai Kak Leha pula. Hai Kak. Yelah Kak Leha. Betul lah nak cakap hai Kak Leha. Kak Leha kata, aduh jentik ke hati terus. Yang part mana tu Kak? Hai Kak ni, Kak Fazilah, Kak Aziz. So, itulah yang nak dilepaskan tadi dekat Biznet tu, tapi macam tak cukup masa nak menyampaikan tentang ibadah korban yang Cik Noh tahu, kan. Apa yang Cik Noh rasa tu, Cik Noh nak sampaikan supaya dirasai oleh korang. Kan itu part of tanggungjawab Cik Noh. Kalau andai kata you all pun sama perasaan dia macam Cik Noh, okay, good. Kita jadikan itu kita punya kebengangan kita untuk tahun depan kita sama-sama dapat capai impian kita untuk korban. Thank you Kak Aziz kata Cik Noh comel. Comel lah, boleh lah kan. Malam ni make up sikit, nak Biznet. Cuba kalau hari biasa tu, kalau duk kilang. Macam makcik bawang kan, hari-hari jumpa bawang, hari-hari jumpa cili. Macam makcik bawang, makcik cili, makcik sambal. Okay, so itulah yang Cik Noh nak share. So tadi Cik Noh sebenarnya ada beberapa point yang Cik Noh tulis. Pertamanya adalah betapa besarnya ganjaran kita buat korban ni. You all bayangkan Allah nak bagi kita pahala tu dalam bentuk macam mana, nak gambarkan pahala yang Allah bagi banyak, nak cakap banyak tu. Setiap rambut dan bulu-bulu daripada lembu atau haiwan ternakan yang kita korbankan tu, setiap bulu dan rambut dia, okay, dia kan ada rambut juga, ada janggut kan. Lepas tu dia ada bulu-bulu kan, bulu-bulu kat badan dia. Setiap helai bulu tu akan jadi pahala kepada kita. Allah nak gambarkan betapa banyak tu. Kan bila sebut banyak, korang tak tahu kan berapa banyak. So berapa banyak dia tu adalah setiap bulu-bulu yang ada pada haiwan ternakan kita tu, kan akan menjadi pahala kepada kita. Kita ni dalam banyak dosa, pahala pun tak berapa banyak. Allah bagi cara ni. Allah bagi cara macam mana nak kumpul pahala banyak setahun sekali je. So inilah peluang dia. Okay, nak nampakkan betapa Cik Noh nak you all kejar korban tu. Cik Noh nak you all kejar untuk tahun depan. Sebab kita ada sebulan pula. Dah setahun lagi. Kita ada 12 bulan lagi. Sama-sama kita nak kejar. Sama-sama kita nak letakkan matlamat. Tahun depan kita nak berapa ekor lembu yang kita nak korban. Berapa bahagian. Jangan tunggu tahun depan. Tengoklah nanti bulan 7 tu, bulan 6 tu berapa duit yang ada. Itulah yang saya korban. Jangan macam tu. Nanti dia jadi macam Cik Noh. Cik Noh sebenarnya dah cuba plan dah, tapi kan ada masalah-masalah yang berlaku lah. You all pun tahulah PKP apa semua menyebabkan Cik Noh tak dapat achieve target Cik Noh. So kita tahun ni kita nak plan lebih awal. Tahun ni kita nak plan lebih awal.
Ya Kak Z kan, tahun depan kita buat lebih sikit. Kita buat lebih sikit daripada apa yang kita boleh buat tahun ni. Tak apalah, Allah juga kita dengan benda lain. Tapi mungkin Allah nak hadiahkan benda ni lah. Allah nak hadiahkan tahun depan, geng Cik Noh ni je kita nak target 100 ekor. Dan Cik Noh sendiri untuk company ni kan, untuk company Cik Noh nak target 20 ekor. So kita bagi capai nak. Kita bagi capai supaya kita ada plan dia daripada sekarang. Bukan income kita je yang kita nak plan ni. Kita nak plan zakat kita sekali. Dan in the same time kita nak plan berapa ekor lembu kita nak buat tahun depan. So tadi Cik Noh cakap apa? Yang pertama sekali adalah ganjaran pahala. Ganjaran pahala korban tu, setiap bulu-bulu yang ada pada lembu atau pada haiwan-haiwan ternakan anda, kambing ke, unta ke, semua bulu-bulu tu adalah pahala untuk kita. Banyak kan? Kita nak kira memang tak terkira lah. So itulah yang akan menyelamatkan kita nanti. Waktu kita di hari pembalasan, di hari pertimbangan, kan, itulah yang akan bantu kita. Itu yang pertama. Lepas tu yang keduanya adalah macam Cik Noh cakap tadi lah, bila kita buat korban ni, bukti kita bersyukur atas rezeki yang Allah bagi kita sepanjang tahun. Kan, kalau gaji katalah anda buat sambal so slow-slow kan, sopan-sopan je kan, sopan-sopan je buat, katalah sebulan dapatlah 1,000 kan. Okay, 1,000 sopan ni, sopan sangat lah tu, 1,000 kan. So 12 bulan 12,000 kan, banyak tu 12,000. Sedangkan satu bahagian yang Allah minta cuma 750 kalau tahun ni punya ni lah. Kan, mungkin tahun depan mungkin naik harga sikit, tapi mungkin ada yang mungkin murah lagi. Kan, atau pulang pada berapa amount, tapi satu bahagian, at least satu bahagian. Okay. Lepas tu bukti kita nak tunjukkan kita bersyukur lah. Okay, yang keduanya adalah bila kita buat ibadah korban ni, kita nak membuktikan yang kita memang mengikut. Kita memang hamba yang mengikut lah. Dan kita bertakwa, lebih kurang macam tu lah kan. Kita bertakwa kepada apa yang agama dituntut oleh agama, apa yang Allah nak kita buat. Kita menunjukkan kita bertakwa. Bukannya macam bila kita take for granted je kan. Bukanlah bererti kita tak bertakwa, tak. Tapi ini adalah salah satu cara nak menunjukkan kita bertakwa. Sebab benda ni dia memerlukan usaha. Korban ni dia memerlukan usaha kan. Memerlukan usaha kita, memerlukan kita punya pengorbanan lah juga. Manalah tahu kan, mungkin anda nak kumpul duit korban tu, banyak benda lain yang anda kena korbankan. Dan anda memilih duit tu daripada aku beli baju ke mungkin, daripada aku beli baju, aku buat korban. So kita mengorbankan kehendak kita untuk kita buat korban. One of pengorbanan lah juga kan. So nak membuktikan ketakwaan kita tu. Okay, bukan nak jadi ustazah ya malam-malam ni. Tapi ini yang Cik Noh memang nak sampai. Cik Noh, kalau boleh Cik Noh nak macam benda tu menusuk ke dalam hati. Okay, video ni akan ditonton kemudian oleh anda yang lain-lain yang tak dapat tonton malam ni. Dan kita ada 12 bulan lagi persediaan. Cik Noh tahu mesti ramai yang tak dapat nak buat korban tahun ni. Jangan tipulah. Kalau dapat buat, tahniah. Tapi kalau tak dapat buat tu, jangan tipu. Jangan tipu perasaan itu. Okay, macam Cik Noh cakap tadi, kalau anda tak sedih, something wrong dekat sini. Dekat sinilah, dekat sini kolbu tu ada something wrong. So kena sedih. Tak dapat buat, kena sedih. Tapi in the same time kena letakkan matlamat. Okay, tak apa. Okay, tahun depan nak buat berapa, kena letakkan benda tu. Okay, lepas tu apa lagi yang Cik Noh tulis kat sini? Keampunan dosa. Keampunan dosa. Bila kita buat korban kan, Cik Noh tak ingat lah apa hadisnya ke atau ayat Quran, tapi bila kita buat korban ni, dosa-dosa kita diampunkan. Bukan setakat tadi Allah bagi pahala yang banyak mengikut bulu-bulu dalam haiwan ternakan tu kan. Lepas tu Allah ampunkan lagi dosa kita. Setiap kali kita buat korban tu kan, something macam mana Cik Noh baca tadi, lebih kurang macam darah yang mengalir ke apa macam mana tak, mengampunkan dosa kita. Korang cari sendirilah, korang baca sendiri. Cik Noh just nak bagi some points. Sebab Cik Noh tak perlu semua reason tu untuk Cik Noh rasa tanggungjawab dan Cik Noh rasa macam nak buat tu. Tak perlu Cik Noh baca semua reason. Cukup satu reason je. You are the reason. Cik tak adalah. Tapi Cik Noh nak menambahkan sebab ni sebenarnya. Cik Noh nak menambahkan sebab kat korang supaya kita sama-sama letakkan matlamat tu. Okay, keampunan dosa. Kita kan banyak dosa. So nanti bila dekat hari apa bang kita panggil, hari apa bang? Perhitungan. Di hari perhitungan nanti
adalah kan kita punya haiwan-haiwan ternakan ni yang kita korbankan ni akan datang pada kita di hari perhitungan nanti dan menjadi kepada sebab-sebab dosa-dosa kita diampunkan. Hai Kak Suhaili. Tadi saya buat bisnes, saya tak nampak pun nama Kak Suhaili. Busy tak apa. Faham. Okay. So haiwan-haiwan ni lah nanti yang akan menjadi saksi kepada Allah waktu hari perhitungan tu. Dan dia akan, mereka akan bercakap lah tentang saya lah haiwan ternakan, haiwan ternakan pula. Saya lah haiwan korban Cik Noh. So mereka akan jadi sebab-sebab kepada pengampunan dosa. Kita banyak dosa kan. Okay, so itulah. Itu antara yang Cik Noh buat research. Sebenarnya Cik Noh macam cakap lah, Cik Noh tak perlukan reason yang banyak pun. Cukup Cik Noh buat ni sebenarnya Cik Noh punya feeling sendiri adalah lebih kepada pahala lah. Pertama pahala, dan keduanya adalah tentang kesyukuran tadi tu lah. Tentang kesyukuran. Sebab Cik Noh memang datang dari keluarga yang susah. Cik Noh rasa lah, Cik Noh boleh ingat lah waktu Cik Noh kecil-kecil tu, Cik Noh boleh rasa macam jarang-jarang sekali lah untuk kita buat korban kan. Melainkan dekat kampung. Sebab kat kampung Tok Wan Cik Noh ada lembu banyak. Tapi bila kita dekat Seremban, Cik Noh rasa macam boleh dikira lah kot. Cik tak ingat sangat lah waktu zaman tu. Memang kita agak struggle waktu tu kan. Mak ayah Cik Noh pun agak struggle. Tapi Cik Noh rasa macam mana struggle pun ayah Cik Noh dia mesti ada bahagian. Cuma Cik Noh tak tahu bahagian tu berapa bahagian, satu untuk siapa, nama siapa. Tapi mesti ada. Sebab kita memang akan ada setiap kali waktu korban dekat Cik Noh punya tempat mesti ada part Abah. Cuma kita tak tahulah berapa banyak kan ikut kemampuan pada waktu tu. Tapi sekarang ni bila Cik Noh, bila kita dah macam kiranya macam dah nak bawa perubahan, bukan perubahan lah, ubah kehidupan keluarga tu. Jadi Cik Noh memang betul-betul meletakkan setiap tahun memang Cik Noh nak buat korban yang banyak. Okay. Baru je Kak Suhaili masuk ke dah dapat ilmu Terima kasih banyak-banyak. Hai Kak Suwaizah. Kak Suwaizah adalah kita punya stokis kucing. Cik Noh sambung kat sini. Clara Luna. Cik Noh sambung kat sini. Nak menyampaikan benda yang tak dapat sampaikan. Nanti tak boleh tidur nanti. Kan tadi nak cakap kat bisnes, masa dah tight sangat. Kan lepas tu Cik Noh tengok muka semua orang dah muka ngantuk. Ada yang dah mata dah tutup. So Cik Noh dah macam terganggu sikit. So bila tak puas tu, takut tak boleh tidur nanti. Berfikir-fikir je, aku tak dapat nak cakap apa yang aku nak cakap kan, tak dapat nak lepaskan. So Cik Noh lepaskan dekat sini. Jarang-jarang kan Cik Noh boleh live pada pukul 11 lebih malam kan. So itulah dia yang Cik Noh nak ceritakan. So itulah Cik Noh tak gerti macam mana nak kaitkan pengorbanan korban dengan pengorbanan lain. Tapi Cik Noh sincerely dalam bisnes Cik Noh ni banyak benda yang Cik Noh korbankan juga. Cik Noh rasa masa sebab Cik Noh rasa kebanyakan masa Cik Noh memang untuk bisnes. Tapi yang Cik Noh seronoknya adalah suami Cik Noh pun bekerja bersama. So tak adalah rasa macam berpisah je kan. Tak ada, hari-hari pun berkepit bersebelah je. So pengorbanan pengorbanan mak ayah pun selalu juga datang kini dekat dengan bisnes Cik Noh. So tak adalah Cik Noh rasa macam pengorbanan masa sangat So tipu je lah tadi tu. Pengorbanan apa paling besar Cik Noh buat dalam bisnes ni? Tak ada. Teruk tak? Apa bang? Mu rasa pengorbanan yang buat besar? Tak ada tak ada. Hai Aliani. Lama. Oh yes, betul. Saya setuju dengan Cik Noh. Cik Nas. Cik Nas sebut tentang tutup restoran. Betul. Sebab 5 tahun lepas kan sebenarnya Cik Noh buka restoran tu atas dasar passion lah. Suka masak. Suka nak masak macam-macam ikut yang apa yang Cik Noh suka lah kan. Yang Cik Noh macam suka makan dan nak share dengan orang. Lepas tu bila Cik Noh buat sambal ni, kita terpaksa macam fokus waktu tu sebab sambal ni dia tengah meletup-letup. So sebelum meletup tu jadi meletup sampai tertutup. So baik kita fokus. So Cik Noh fokus. Bila Cik Noh fokus pada sambal, Cik Noh terpaksa tutup restoran. So waktu Cik Noh tutup restoran tu lah Cik Noh rasa yes, pengorbanan. Sedih jugalah waktu tu sebab kena tutup restoran kan, tak dapat masak. So jadi Cik Noh melepaskan lah Cik Noh punya hobi memasak tu dikilang. So bila rasa macam nak masak kan. Tapi
kat sini sekarang ni lately kurang dah. Jarang sangat-sangat dah Cik Noh masak. Sebabnya Cik Noh fokus pada kurang ni. Cik Noh fokus pada menaikkan mobile stockist punya structure sistem ni. Kita nak bagi apa yang kita plan untuk mobile stockist, untuk Cik Noh transformation system tu betul-betul berjalan lancar. So Cik Noh sebenarnya dah kurang masak dah. Cik Noh dah tak ingat dah bila kali terakhir Cik Noh masak. OMG, lamanya tak masak. Cendol madu terbaik. Kan? Rindu. Kita orang pun rindu. Rindu sangat nak makan cendol sendiri. InsyaAllah. Raya tahun depan lah. Raya tahun depan Cik Noh janji. Kalau kita tak payah tunggu raya lah. Bila kita dah boleh start panggil buat event dekat Kilang, Cik Noh mesti wajib buat cendol madu tu. Okay, so you all kena datang. Bila ada event, Cik Noh kata, okay, event tu di Kilang, bermaksud Cik Noh masak, bermaksud Cik Noh yang akan masak masakan-masakan tu, semua kita akan make sure kita buat cendol untuk you all rasa. Asas Cik Noh tu sendiri datang bercendol. Pelik kan? Sambal garing tu datang daripada cendol. Orang pun dengar pun pelik. Pengorbanan membantu ramai orang. Terima kasih Cik Khairul. Saya tak ada korbankan apa-apa sangat pun. Cumanya bila fikir balik, kepenatan, tu normal lah kan. Buat kerja bisnes memanglah penat. Saya rasa itu je lah yang saya tak ada korban sangat lah. That's why kena korban 20 ekor lembu tu. Cover balik pengorbanan yang tak berapa korban tu. Korban keuntungan yang banyak dengan berbelanja untuk ejen, mob dan stokis. Itu pengorbanan ke tak? Itu penghargaan to you all. Actually, itu adalah you all punya apa? Cik Noh punya encouragement. Cik Noh punya cara untuk encourage semangat semua orang. Share. Actually itu lebih kepada Cik Noh punya share lah. Share apa yang Cik Noh ada. Sebab Cik Noh tak pernah ada. Sincerely, Cik Noh adalah usahawan yang start daripada betul-betul tak ada apa-apa. Keluarga susah. Kan berniaga pun berniaga kecil-kecilan. So bila kita dapat rezeki, macam Cik Noh selalu sebut kat korang, ini adalah ilham. Bisnes sambal Cik Noh ni ilham yang Allah bagi special. Malaysia kan Allah bagi ilham tu pada Cik Noh. So satu Malaysia ni Cik Noh orang pertama yang Allah bagi. So orang lain sekarang ni yang dapat ilham tu daripada inspired daripada kita. So that's why kenapa Cik Noh ni macam suka perasan yang Cik Noh ni terpilih. Terpilih oleh Allah lah. Memanglah kan. So that's why kita kena usahakan sungguh-sungguh. Okay. 15 hari bulan tak boleh. 15 hari bulan ni dekat hotel. Hotel mana bagi outside food? Tak boleh. 15 hari bulan ni tak boleh. Dia kena dekat Kilang. Dekat Kilang baru boleh rasa cendol Cik Noh. Cendol madu cendol Cik Noh cendol madu. CCM dulu kita panggil sebagai CCM. Alhamdulillah. Okay, insyaAllah Kak, tahun depan insyaAllah 20 ekor memang kita plan. Saya letakkan matlamat ni. Saya 20 ekor tahun depan. Kalau kita kira tadi berapa? 105,000. So kalau korang tengok cara Cik Noh berfikir, 100,000 kan? 105,000. So kita ada masa lagi. Tolaklah 11, bahagi 11 bulan. Sebab bulan hujung-hujung tu make sure kita dah ada duit tu dah mencukupi sebelum raya haji. So sebulan Cik Noh kena allocatekan duit RM9,545. Lebih kurang RM9,500 lah. RM9,500 kena allocate. Atau letak RM10,000 pun boleh. RM10,000 kokotlah harga lembu dah naik. RM10,000 setiap bulan kita kena allocate, letak tepi, letak akaun lain. Letak akaun lain tak nak pakai. Ini adalah duit untuk korban lembu. Okay, dan duit tu nak datang daripada hasil bisnes yang halal. Betul-betul halal. Hasil bisnes lah. Memanglah halal kan. Takkan nak buat kerja yang lain yang tak halal. So maksud Cik Noh betul-betul pure daripada bisnes. So RM10,000. So bila korang tahu RM10,000, so kena plan lah. Okay, RM10,000 ni dia berapa orang stokis ni? Okay, stokis Cyberjaya tu kena perform berapa daripada RM10,000 ni? Kena buat sumbangan berapa tu? Kak Suhaili daripada RM10,000 Cik Noh ni berapa daripada Kak Suhaili ni? Kena kira lah. So itu Cik Noh punya cara lah. You all pun sama je. Contoh lah, kalau katalah you all letakkan matlamat, okay, saya nak simpan at least 200 atau 300 untuk
korban. Okay. Dan income keseluruhan bulan tu kena berapa? Kena mungkin 5,000, mungkin 6,000, mungkin 10,000. Okay, 10,000 income tu datang daripada berapa kotak sambal. Kena tahu. Kena tahu. Itu yang kita buat dengan stokis-stokis. Bila cikgu buat 101, kita akan breakdown. Okay, nak tahu. Kita nak jelas. Supaya pertama sekali kita nak pecahkan belief system dekat dalam otak. Dalam kepala kita ni ada satu benda yang macam menghalang kita untuk mempercayai sesuatu. Okay? Maksudnya macam mana? Kan kau pernah tak macam, iya ke? Itu buktilah. Okay? Iya ke boleh dapat? Iya ke boleh jual? Macam susah je. Itu semua adalah belief system punya kerja. So jadi sekarang ni kita nak pecahkan belief system tu. Kita nak buat kita punya sistem kepercayaan tu kata, oh ya boleh lah. Oh boleh rupanya. Contoh macam tadi. Frenelin bagi tahu dia jual, dia baru sebulan dia boleh buat 20 kotak lah cikgu ambil 20 kotak. So 20 kotak dalam masa tak sampai sebulan. Kan? So orang-orang yang tak pernah buat, yang baru nak daftar ni, dia akan fikir, boleh lah rupanya. Bulan pertama masuk, so apa yang Cik Noh cakap tu bukanlah sembang kosong. Kan mungkin Cik Noh akan, mungkin korang punya stokis ke akan macam terjanji manis kan. Boleh, sebulan boleh buat 20 kotak. So dia tak nampak bukti depan mata dia. Satu lagi contoh Cik Noh bagi semalam kot ke tadi Cik Noh ada nampak kita share check daripada Cik Noh punya stokis. Kan ada stokis Cik Noh Semarak Duha tu. Dia punya check ambil daripada outlet. Maksudnya dia letak sambal kat kedai-kedai. Dan check dia outlet bayar untuk sale dia sebulan ke seminggu ke tak tahu berapa punya tempoh. Bernilai 2,600 ke 2,000 berapa tu. Kan? So orang yang mungkin, siapa yang mungkin yang baru join Cik Noh, yang baru letak sambal kat kedai, yang korang macam laku ke sambal aku ni, aku letak sambal ni laku ke, mungkin korang ada macam ragu-ragu, sistem kepercayaan tu masih lemah. Tapi bila Cik Noh tunjukkan anda pada check ni, Terengganu tau. Kalau korang duduk KL, korang harus malu. Sebab orang KL je dah ada 5 juta orang. Terengganu pun tak ada sampai 1 juta. Kan? Tapi kita kat KL ni je ada 5 juta orang. Okay? So, bila korang tengok check tu dan korang tahu, oh check ni daripada stokis Terengganu. Dan stokis Terengganu tu bekerja. Okay? Amin. Kak Suhaili, amin. Saya nak kat 100 kotak sebenarnya. 100 kotak. Tapi tak apa. Akan nak 50 kotak Ogos, okay. Lepas tu September kita pukul 100 kotak. Lepas tu, so jadi korang akan fikir Terengganu tau. Terengganu masih bekerja, hanya cuti pada hari Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad je dia pergi top up kedai. Hari lain dia susah nak keluar top up kedai. Tapi ada satu kedai dia ni menyumbang 2,000 lebih. Dia punya sale. So tu sale lah kan. Dalam tu mesti ada untung. Ada untung dia berapa. Tapi itu adalah sales. Jadi tak payah cerita lah berapa kedai itu baru satu kedai. Dan dia ada berapa ratus kedai. Dia ada berapa hari tu cakap macam ni lupa lah. Tak ingat berapa kedai yang dia ada. So belief system. Sistem kepercayaan. So kalau kita nak cepat berjaya, korang kena faham fakta tu. Korang kena faham ni bukan fakta. Korang kena faham macam mana cara otak bekerja untuk menolak kita. Okay, so bila korang percaya cakap Cik Noh tadi pasal belief system, so tengok banyak kan. Okay, banyak kan tengok benda-benda yang akan pecahkan belief system tu. Contoh macam Cik Noh sendiri Cik Noh tahun lepas kita buat 9 juta sale. Cik Noh rasa macam wah banyak gila. Lepas tu kan bila Cik Noh cakap dengan Dok, Cik Noh nak target 30 juta, Cik Noh rasa macam takut. Macam, boleh ke 30 juta 3 kali ganda tu? That's why kita buat misi 3 kali ganda. Kalau korang baca kat kita punya hashtag, misi 3 kali ganda tu bermaksud daripada 9 juta nak buat 30 juta. Kan 3 kali ganda kan? So Cik Noh macam, alamak takutnya macam nak buat ni. Macam takut gila. Macam tak pernah hadap. Tiba-tiba Cik Noh dengar kawan-kawan dalam kita orang punya circle Titan ni, ada yang dah buat 30 juta. Ada yang baru setengah tahun dah buat 40 juta. So kita rasa macam boleh lah. Sedangkan sebelum ni kita ada momen kita sama sale. Ada momen diorang start lagi lewat daripada Cik Noh. Tapi diorang boleh buat. So that's why kat situ memecahkan Cik Noh punya belief system, sistem kepercayaan Cik Noh. Bahawa memang kita boleh capai. Okay, IKS, perniagaan IKS macam kita boleh pergi meningkat ke arah
commercial business. Puluh-puluh juta punya sale. Boleh, sangat-sangat boleh. Okay. Dan that's why lah kenapa kalau korang tengok kenapa Cik Noh sangat agresif buat apa yang Cik Noh buat. Sampai tengah malam pun kita masih buat lagi kerja. Sebab inilah. Sebab kita punya matlamat tu sangat besar. Okay. Cik Noh cerita dengan korang. Bila Cik Noh buat 30 juta. Korang ingat Cik Noh nak buat 30 juta tu seorang-seorang ke? Korang ingat Cik Noh mampu nak pergi jual sambal berapa? 30 juta berapa bekas? Berapa bekas lah kita kira lupa dah. Kita ingat dah. Berapa bekas? Kan? Ingat mampu? Tak mampu. Tak mampu buat seorang. That's why lah kenapa kita nak buat bersama stokis-stokis dan ejen-ejen kita. Dan dalam 30 juta tu ada juta-juta korang. Ratus-ratus ribu korang. Faham tak? So, belief system tu kena betulkan dulu. Belief system tu kena betulkan dulu. Okay? Barulah korang lah yang akan jadi orang yang menjuta-jutakan the whole organisasi Cik Noh ni. Dan part of daripada juta-juta tu adalah datang dari you all. Okay, bunyi memang macam poyo, tapi tak poyo. Okay, sebab tahun lepas Cik Noh buktikan kita buat 9 juta. Maksudnya company kita boleh buat 9 juta dalam keadaan ramai lagi gila orang tak tahu sama Cik Noh ni. Okay, sedih sangat bila kita buat iklan, kan, tak pernah jumpa, tak pernah makan. Sedihnya. Maksudnya ramai lagi, terbanyak lagi tempat yang belum sampai lagi sambal Cik Noh tu. Dan kita nak sambal tu cepat sampai pada diorang, tapi kita tak cukup kaki tangan. That's why lah kenapa apa yang patut Cik Noh buat sekarang adalah Cik Noh nak mencari tim lebih ramai lagi. So you all yang dah lama-lama dengan Cik Noh ni, korang kena jadi leader dia. Korang kena jadi kepala dia. Okay, korang kena jadi leader untuk kembangkan benda ni. Kembangkan kita punya perjuangan ni. Okay, perjuangan dia bukan pasal duit je tau. Perjuangan dia bukan pasal duit. Bila kita dah dapat duit, kan, bila kita dah nampak duit, dia perjuangan dia tu lebih besar daripada duit. Susah nak cerita, nanti panjang cerita dia. Okay, tapi at your level, Cik Noh nak first kali benda yang korang buat adalah kita bantu you all capai dulu pendapatan yang mengatasi pendapatan korang sekarang. Itu benda yang Cik Noh nak buat dulu. Okay, sebab Cik Noh tahu, even kalau pendapatan you all sekarang, katalah let's say pendapatan korang sekarang 3,000, 4,000, kan 3-4,000 tu boleh buat apa je kat KL ni. Tak boleh buat apa-apa sangat, kan. Jadi Cik Noh tak nak you all macam, Cik Noh tak nak terus menjanjikan benda yang dahsyat-dahsyat. Tak. Kita buat step by step. First kali kita nak pendapatan you all mengatasi pendapatan yang you all dapat sekarang. Tak perlu pun berhenti kerja lagi. Atasi dia dengan sama. Atasi dia. Maksudnya apa nak cakap dah? Bebil. Mengatasilah income tu dengan perniagaan sambal Cik Noh. Okay, lepas tu dia akan masuk kepada fasa atas sikit. Banyak hutang-hutang yang akan dapat settle. Sebenarnya tak semua hutang yang perlu disettlekan. Okay, Cik Noh memang suka nak ajar korang berjaya bebas hutang. Tapi sebenarnya tak semua hutang tu jahat. Okay, ada hutang tu memang patut pun dihutangkan. Kan? Contoh macam rumah, kan? So, even kereta pun sama juga. Sebab kalau korang ada cash tu, kalau katalah korang macam bermatlamat nak bayar bam, nak bayar sedepuk, bayar kereta, bayar rumah, kan, nak bagi bebas hutang, sebenarnya pun tak bagus. Sebab kalau korang ada cash tu, baik korang generate lagi duit tu. Dan loan tu kita keep bayar dengan interest yang sangat rendah. Sebenarnya tak semua hutang tu jahat. Hutang yang tak patut adalah hutang-hutang yang Cik Noh nak masukkan, yang Cik Noh nak bantu korang settle ni, ialah hutang dengan orang, kan, hutang dengan apa lagi ya? Korang selalu hutang? Along. Hutang dengan along, hutang dengan adik-beradik, apa-apa je lah hutang yang ada. Okay, tapi kalau hutang dengan bank tu still hutang yang baik, as long as interest dia tidaklah terlalu tinggi dan melampau, kan. So dalam masa yang sama, korang dah boleh bantu capai impian korang sikit demi sikit. Okay, senaraikan 101 impian. Senaraikan apa yang korang nak beli. Senaraikan semua. Bag LV kalau ada 5 jenis, 5 model, tulis semua. Tulis nama model dia, warna apa, semua tulis. Kan, banyakkan impian tu. Barulah kita akan rasa macam desire kita tu meluap-luap tau. Meluap-luap rasa macam nak bekerja setiap hari tu. Kan, daripada tak pandai cakap, nak juga berlatih. Aku nak juga berlatih cakap depan kamera.
Kan geram je aku tengok Cik Noh tu cakap kan. Nak juga cakap juga. Kan Cik Noh pun bukannya pandai cakap. Main cakap je. Main cakap je kan. Sebab nak meluahkan apa yang ada dalam diri ni. Apa dalam hati. Kenalah cakap. Kan lagi satu, Cik Noh ni bijak. Okay. Cik Noh perasan Cik Noh ni bijak. Perasan. Cik Noh bijak. Tapi macam mana orang nak tahu kita ni bijak kalau kita tak bercakap? Kan? Nak buat bahasa isyarat. Ataupun menulis. Menulis ni lambat. Malas nak tulis. Kan kadang-kadang tulis tertidur. Tak siap. So cakap. Contohlah. Dan itu sekadar contoh. Cik Noh nak bagi korang keberanian bercakap. Kan? Korang bijak. Betul tak? Korang bijak, korang cakap sedap, ayat korang manis. Kan? Lepas tu bila korang depan kamera pula cantik, comel lagi daripada Cik Noh. Bak kata tadi, siapa? Kak Aziz kata Cik Noh comel. Korang lagi comel. Kan? Tapi disebabkan korang tak bercakap depan kamera, orang tak tahu. Cik Noh ambil contoh kawan Cik Noh. Stokis Cyberjaya. Suara dia merdu gila. Dia antara orang yang suara paling merdu Cik Noh kenal. Tapi dia tak nak cakap depan kamera. Ruginya. Bukan suruh nyanyi pun, suruh cakap. Kan? Suara dia memang merdu. Kalau korang dengar suara dia, kan korang akan rasa macam jatuh cinta macam tu. Merdu sangat. Dia ada tak lagi? Dia dah keluar. Kan? Cik Noh nak sangat. So, macam mana orang nak tahu korang tu bijak? Kan? Macam mana ejen-ejen nak tahu? Macam mana ejen-ejen tu nak rasa yakin berada di bawah stokis yang power kalau korang tak bercakap? Ada lagi. Kan? Macam mana orang nak tahu? That's why kena bercakap. Cik Noh pun tak adalah bijak sangat. Tadi pun pasal korban. Tadi pun Cik Noh research tau. Google. Cari information. Tapi Cik Noh nak juga sampaikan. Cik Noh nak dapat pahala menyampaikan ilmu tu kat korang. Tapi sebenarnya matlamat utama Cik Noh nak korang sama-sama kumpul duit untuk korban tahun depan. Kan Cik Noh nak ada pahala kat situ sikit. Hai Siti Nafisah, bersambung kembali kita kat sini. Jangan bosan dengan Cik Noh. Tadi pun Cik Noh, dekat dalam Zoom Cik Noh, dekat sini pun Cik Noh. Korang layan lah, tengah ada mood ni, tengah geram ni, bengang tadi tak dapat nak cakap apa yang Cik Noh nak cakapkan. Okay, so apa tadi? Nak beli bag LV luggage, bag warna brown. Wah, tulis semua Kak. 101 pun belum tentu cukup. Tulis banyak-banyak. Okay, Cik Noh ada satu buku impian. Okay, Cik Noh dulu kita asyik hilang je. Cik Noh tulis 101 impian, hilang. Tulis lagi 101 impian, dah berubah dah kat situ, hilang juga. So kita buat satu buku. Buat satu buku, tulislah kat situ. Tulis. Cik Syed cakap layan. Lepas tu Cik Noh tulis. Bila tiba-tiba teringat kan, berangan something, tulis lagi. So ada banyak sangat dalam tu. Dan kebanyakannya pun dah tercapai. Dah dapat lah kan. Dapat beli. Ada yang kita dapat buat. Benda yang kita teringin sangat nak buat. Lepas tu macam Cik Noh dulu, waktu first Cik Noh senaraikan 101 impian tu, Cik Noh suka travel overseas. Bukan suka, waktu tu tak suka lah sebab tak pernah kan. So waktu first Cik Noh tulis tu tak pernah. Baru pergi Hong Kong. Waktu tu baru pergi satu negara je, Hong Kong. So waktu tu, Hong Kong dengan Singapore. Waktu first Cik Noh tulis Cik Noh punya impian tu, baru pergi 2 negara. Lepas tu Thailand dekat-dekat tu lah, dekat danau apa tu. Lepas tu Cik Noh menyenaraikan semua negara yang Cik Noh nak pergi tau. Dan Alhamdulillah dah banyak dah negara yang kita dapat pergi. Cik Noh dapat pergi US pun pernah dapat pergi. Seronok tau. So itulah dia, the power of korang menulis impian-impian korang. Dia akan buat korang rasa macam apa yang aku buat hari ni tak cukup. Dia akan buat korang rasa macam aku tak boleh nak malas. Lagi-lagi especially orang yang ada anak. Okay, korang yang ada anak tu, korang senaraikan impian korang untuk anak-anak. Cik Noh belum ada lagi. So bila belum ada, dia tak dapat feel. Dia tak dapat feeling tu. So impian Cik Noh lebih kepada mak ayah, lebih kepada husband, lebih kepada diri Cik Noh sendiri, staff-staff Cik Noh. Diorang punya impian tu jadi Cik Noh punya impian. Kita ada satu kotak, kita panggil kotak impian. Tapi dua dekat kilang lama lah. Dekat kilang baru ni kotak tu pun dah tak tahu jumpa kat mana. So dalam tu kita namakan dia kotak impian rasanya. Lepas tu dalam kotak tu Cik Noh suruh staff Cik Noh, bila diorang ada impian je, letak dalam tu. Diorang ada something diorang nak kan, diorang nak beli, diorang teringin apa, tulis-tulis, letak dalam tu. Kita sediakan kotak tu dekat tempat kita briefing every morning. So Cik Noh punya kerja, bila Cik Noh rasa down, tak down lah, bukan down, rasa bosan lah. Kalau Cik Noh rasa bosan je, Cik Noh akan ambil box tu, Cik Noh akan buka.
Cik Noh ambil box tu, Cik Noh bukalah satu-satu impian diorang. So impian-impian diorang tu dah jadi Cik Noh punya impian. Makin besar lagi. Maksudnya impian tu daripada diri kita sendiri je, impian tu dah bertambah-tambah lagi dengan impian orang lain yang dekat dengan kita. Macam staff Cik Noh, diorang memang kiranya pada Cik Noh, ayat Cik Noh boleh pakai, mengabdikan diri diorang kat sini bertahun-tahun. So kita sama-sama ni nak bagi tercapai semua impian diorang. Sebab kita pun tahu, kita pun pernah kerja, Cik Noh pun pernah kerja. Cik Noh pun tahu macam mana gaji kita tu boleh buat every month. Tak boleh buat apa-apa. Tak cukup malah. Kan? So Cik Noh tahu diorang pun tak cukup. Okay? Tapi kita walaupun kita tahu dia tak cukup, tapi kita pun tak adalah boleh tiba-tiba okay, bagi gaji macam gaji CEO. Tak boleh lah. Dia adalah stages je. Kita pun nak improvement berlaku dalam kerja-kerja staff kita kan. So tapi dari segi impian diorang tu, apa yang Cik Noh boleh tunaikan, kita try untuk tunaikan. CRV, warna apa? Kena bagi tahu warna apa, spek berapa, harga dia berapa, nak kena sediakan down payment berapa ni CRV ni. Kena tahu semua tu. Baru kita tahu berapa income nak aim. Kan? So korang ada apa-apa nak tanya ke? Cik Noh ni membebel lebih-lebih pula Cik Noh malam-malam ni. Nak tanya apa-apa boleh tanya. Okay. Basically memang nak bagi korang sama-sama meletakkan matlamat yang sama dengan Cik Noh. Kita nak align dengan matlamat ni, yang mana kita sambil kita kejar duit ni, kejar income kita ni kan, buat kempen nak berjaya bebas hutang, sealang-alang nak berjaya bebas hutang. Dalam masa yang sama kita nak cerita tentang berapa korban kita tahun depan. Kita nak balas dendam. Okay, ini nama dia Misi Balas Dendam tahun 2020, 1400 berapa hijrah. Tak dapat nak buat korban sebanyak yang kita nak. So kita nak balas dendam tahun depan. So Cik Noh publish ni dengan korang. Cik Noh bukan publish, apa kita panggil? Cik Noh apa? Teruknya bahasa Melayu. Cik Noh share dengan korang supaya dia jadi satu tekanan kat Cik Noh. Untuk berusaha bagi, kalau tak capai malulah cakap hari tu kan, berdekah-dekah Cik Noh ni kata 20 ekor kan, sekali tahun depan 2 ekor pun tak lepas, seekor pun tak lepas, sebab tak berusaha dan tak bersungguh-sungguh. So tujuan Cik Noh cerita ni, Cik Noh nak bersungguh-sungguh. That's why Cik Noh, kalau korang tengok, bila Cik Noh ada Cik Noh punya kereta impian ke, kilang ke, belum lagi dah ambil pun Cik Noh dah tunjuk gambar kan. Cik Noh dah tunjuk kat Facebook. Okay, sebab nak bagi tekanan. Cik Noh nak bagi dia macam satu tekanan. Malu lah dah tunjuk ke orang kot, tapi tak berusaha bersungguh-sungguh. Sebab Cik Noh percaya satu benda je, Allah akan bagi. Betul tak? Apa kita nak ni, Allah memang akan bagi. Tapi macam mana Allah nak bagi kalau kau tak berusaha? Kan? Kalau kau tak minta betul-betul, macam mana Allah nak bagi? Doa pun salah. Doa pun tak mention. Kan? Bila berdoa, baca doa yang dihafal waktu zaman sekolah dulu. Makna pun tak faham. Tak minta pun. Tak minta pun betul-betul pada Allah tu apa yang kau nak. Apa yang kita nak. So Cik Noh dalam proses Cik Noh belajar ni, banyak benda yang sangat Cik Noh belajar, especially tentang spesifikkan apa yang kita nak dan apa yang kita doakan tu memang spesifik kan. Allah memang akan bagi betul-betul macam yang korang nak. Itulah power dia. Okay, dekat situ power dia tentang doa pula. Banyak tajuk, macam-macam tajuk dah ni. Okay, so tanyalah something. Okay, Cik Noh akan spend time mungkin lagi 15 minutes ke. Okay, sebab dekat kilang ni malam-malam seram juga tau. Kalau lewat-lewat sangat. Zom, pukul apa dah? Pukul berapa? 12. Pukul 12. Oh, sejam dah Cik Noh live. Okay, ada apa-apa nak tanya ke sebelum kita menutupkan tirai kita? Menutup tirai untuk malam ini. Sekarang ni Cik Noh memang dah akan jarang sangat live sebab kita nak simpan aura-aura itu. Tak adalah. Live dekat page lah. InsyaAllah Cik Noh cuba untuk tidak selalu live sebab kita nak semua orang yang kita nak ajak semua orang masuk ke dalam biznes. Dan juga kena jadi dulu kita punya agent dan juga stockist, baru korang boleh bercakap dengan Cik Noh. Poyo je, macam power sangat je. Tak adalah. Sebenarnya kita nak menaikkan bakat-bakat baru untuk live.
di page. Okay, so Cik Noh hanya akan lebih banyak live ke, kalau nak live lah. Kalau ada masa nak live, di group kita sahaja. Okay, so ada apa soalan ke? Nak Cik Noh jawab untuk you all? So Cik Noh harapkan kita ada masa beberapa hari lagi. Apa je yang thank you Cik Syed. So apa je yang korang rasa korang perlu nak kejar lagi, kan, korang teruskan lagi beberapa hari ni to make sure korang achieve target korang. Walaupun kita nak cuti Raya Haji, sebenarnya kalau ikutkan tahun-tahun lepas, sale kita waktu Raya Haji adalah sale antara yang paling tinggi setiap tahun. Sale dekat bulan ni lah, macam bulan sekarang ni adalah sale yang paling tinggi. Sebab bila jemaah ni pergi haji, anak-anak, kawan-kawan ke apa suka beli untuk bagi hadiah. Dan kita punya travel agency pun, travel agency pun banyak beli berkatan-katan untuk dibawa ke Mekah. Sebab bila bawa pergi Mekah ni bukan sahaja yang beli tu jemaah kita. Jemaah daripada negara lain pun makan juga sama Cik Noh kat sana. Yang tu yang jual kedai jubah apa semua tu pun makan juga. So bila nak musim haji, Cik Noh ada satu distributor yang memang akan bawa masuk ke Saudi. Ke sana lah, dia akan bawa masuk ke sana, dia akan order sekian-sekian kuantiti untuk bawa masuk. So tahun ni memang kita tak adalah order daripada sana sebab mana ada orang pergi haji, kan. So jadi memang kita tak dapat sale seperti biasa, seperti tahun-tahun lepas. Tapi kita kena berusaha cara lain lah. Kan dekat Malaysia pun ramai lagi orang tak tahu tentang Sama Cik Noh apa semua. So kita kena berusaha dari segi lain, kan. Dah kita tak dapat untuk serve orang-orang haji dan umrah untuk tahun ni lah, untuk sekarang. Kita harap cepat-cepatlah settle semua benda. So orang dah start pergi ke Mekah apa semua dan akan start bawa Sama Cik Noh pergi travel overseas. Sebenarnya travel overseas tak banyak sangat pun. Time musim haji je. Most of the time yang lain, bulan-bulan yang lain, kebanyakannya pun lebih kepada ni, yang consumer yang duduk rumah ni, yang malah nak masak tu, makcik-makcik, akak-akak tu. Itu kita punya main customer sebenarnya. Ada adik-adik yang memang dah addicted gila dengan sambal Cik Noh. Itu golongan first yang kita patut aim. That's why kenapa andai kata macam Cik Noh cakap hari ni, kan Cik Noh ada WhatsApp dekat group. Semua group Cik Noh cakap, Cik Noh bagi reminder tentang persediaan. Kalau andai kata kita PKP semula, apakah persediaan kita? Business online kita macam mana? Korang dah ada account belum dengan Easy Parcel ke, Parcel Asia ke, apa ke, Pigeon ke, apa segala, Ninja Van ke, Citylink ke, GDAC, semua tu korang dah ada account belum yang akan bagi korang lebih jimat kos untuk courier ke, atau buat delivery macam Lala Move ke apa semua tu. Korang dah ada belum preparation tu? Jangan bila dah betul-betul berlaku, andai kata PKP semula, korang baru nak daftar, baru nak start untuk ke arah platform penjualan online. Sebab waktu tu nanti mungkin kita akan lebihkan kepada online. Lepas tu target kedai-kedai runcit, make sure korang ada kedai-kedai runcit. Sebab bila PKP, at the end kedai runcit, pasar still boleh buka. So make sure sambal-sambal Cik Noh ada di kedai-kedai utama tu, yang datang daripada you all sendiri. You all, bukannya maksud Cik Noh jangan harap ke orang lain lah, korang sendiri. Tapi kalau tak nak pun tak apa, nak fokus online, fokus online. Okay, tapi make sure buat persediaan untuk menghadapi kita punya ni. Cik Noh, kalau andai kata bacaan kuantiti orang yang ni infected makin meningkat, Cik Noh rasa PKP tak mustahil PKP terjadi semula. So apakah persediaan kita? Kena buatlah persediaannya apa. Page korang aktif tak? Jangan time tu nanti baru nak aktifkan page. Lepas tu dah study belum? Yang Cik Noh ajar tentang FB Ads untuk korang buat boost FB Ads korang. Dah study belum? Study. Nanti kan bila dah anda kata kita berlaku PKP semula, sekurang-kurangnya korang dah pandai. Tinggal nak on je iklan tu. Okay? So, tapi apa pun Cik Noh lebih suka korang buat marketing yang lagi free, secara free, seperti Cik Noh buat sekarang, live. Tadi dah dapat kan seorang nak jadi agent tadi. Siapa? Cik Sherry tadi. Cik Sherry Al-Atas.
yang nak jadi. Itu belum lagi yang keluar masuk yang tak nak cakap, yang tak nak hai-hai dengan Cik Noh tu. Sebenarnya diorang dah stok dah berminat nak jadi agent, nak jadi mobile stockist dah tu. Tapi malu. So dia dah roger dah PM dah tu kan, nak jadi agent, nak jadi stockist ke apa. So rajin-rajin lah live, buat benda-benda yang free macam ni. Kan cerita je, bebel je apa-apa. Ni Cik Noh pun bebel juga. Tak apa-apa Cik Noh bebel kan. Tapi sikit sebanyak mesti ada orang yang stok kita tu, tiba dia dengar kan. Dia dengar, Cik Noh cerita pasal korban, nak cari income, bla bla, aku teringin lah kan, mana tahu kan, mesti ada. Okay, so itu saja daripada Cik Noh malam ni. Thank you so much korang melayan Cik Noh. Mata Cik Noh pun dah kecil ni. Bangun pukul 4 pagi tau. Pukul 4 pagi tadi bergerak ke Kuantan untuk ke Majlis Perkebumian tu. Lepas tu terus shoot balik. Pukul berapa kita balik tadi Kita Cik Noh singgah lah sembang-sembang macam makcik semua dekat Kuantan. Dan baru kita bergerak balik. Cik Noh sampai kat KL tadi, sampai Shah Alam ni, sampai kilang dekat pukul 7. Dekat pukul 7 petang. Lepas tu Cik Noh terus cepat-cepat ready untuk korang. Pukul 8.30 Cik Noh dah ada dekat studio untuk ready untuk biznet tadi. So penat lah, agak penat. Mata pun dah kecil ni. So Cik Noh nak ucapkan selamat malam kepada korang. So Cik Noh doakan apa yang you all rancang untuk esok, untuk business especially, berjalan dengan lancar. Kalau ada nak jumpa orang untuk close mereka jadi agent ke, jadi mobile stockist ke, Cik Noh doakan everything semua smooth kan. Lepas tu kata-kata korang ni walaupun sikit-sikit je korang cakap, tapi terus dia orang rasa macam wow, bestnya perniagaan Cik Noh ni. Bestnya sambal Cik Noh ni, aku nak lah join. Dan dia pun terus sign up, bayar everything apa semua. Okay. Cik Noh doakan hari-hari pun Cik Noh doakan benda-benda yang baik, yang bagus-bagus je berlaku dalam bisnes korang. Okay, tapi jangan buat bisnes ni macam Cik Noh cakap, jangan buat bisnes ni tanpa hala tuju, tanpa direction, tanpa target, tanpa matlamat, yang membuatkan Cik Noh ibaratkan Cik Noh tulis hari tu, ibarat korang berjalan di dalam hutan yang gelap, tak ada lampu, lepas tu korang sesat, korang tak jumpa jalan keluar. Macam tu lah. Ibaratnya berniaga bila tak ada target, tak ada matlamat. So bangun pagi tu jadi tak tahu nak buat apa, tak tahu nak pergi mana ni. Tak nampak jalan, nampak berluka je kan, tak nampak apa-apa. Jangan buat bisnes macam tu, rugi setiap masa-masa hari-hari yang di-spendkan begitu. Okay, that's why kenapa korang perlukan mentor. Okay, mentor yang terbaik untuk korang adalah stokis korang. Okay, siapa yang ada stokis korang adalah mentor yang terbaik, sebab jalan yang korang lalu ni dia dah lalu dah. Cuma mungkin kelemahan sikit-sikit dia dekat bahagian mungkin tak pandai nak ajar, tak pandai nak cakap kan. Sebab diorang ni semuanya bukannya pemidato. Diorang bukannya lecturer, pandai nak ajar kan. Lecturer sambal Cik Noh bukan. So diorang mungkin pandai buat, tapi diorang tak pandai nak ajar. Okay, itulah proses yang Cik Noh tengah go through dengan diorang. Nak buat diorang ni pandai. Okay, nak buat diorang ni, diorang bijak tapi tak pandai nak menonjolkan kebijaksanaan dia. Jadi tugas Cik Noh ni nak kena korek semua tu, potensi-potensi yang ada dekat dalam diri stokis-stokis tu, untuk mengajar you all. Okay, tapi tak dinafikan ada yang memang dah sedia pandai. Sedia berpengalaman, boleh ajar you all dengan lebih cepat berjaya. Okay, that's why kena committed dalam proses tu. Okay, kena committed dalam proses buat bisnes tu. Dia bukan macam daftar, ambil stok, lepas tu senyap buat jual sendiri-sendiri, lepas tu bila tak berjaya jual, rasa macam loser dah. Tanpa korang ada connection yang sangat rapat dengan stokis, connection yang rapat dengan founder, dengan HQ. Kita orang dekat sini full time. Cik Noh, Cik Nas, lepas tu staff-staff kat sini, kita orang full time. Hari-hari kita orang ni cerita pasal sambal je. Kita orang ni hari-hari mengadap sambal je. Faham tak? Mengadap korang punya apa benda, semua marketing, semua benda ni hari-hari kita orang hadap. Jadi kita orang sangat pro dalam apa yang kita orang buat. Okay? Jadi orang yang patut korang refer dan tanya dan dapatkan clarity ataupun
hilangkan keraguan, apa je lah yang korang nak tahu semuanya. Orang yang terbaik adalah stokis you all dan juga kita. Kalau tak ada stokis, kita, Cik Noh. Cik Noh and team. Kita orang full time. Memang hari-hari kerja kita orang buat ini je. So kita orang sangat power. Dalam masa 5 tahun ini je yang kita orang buat hari-hari. Tak ada buat benda lain. Tak ada buat produk lain. Okay? Sambal je. Produk sambal Cik Noh sahaja. So kita orang adalah sangat pro. Okay? So refer kat kita. Kan? So insyaAllah akan jadi lebih sangat pantas untuk korang. Okay? Dan tu sajalah. Okay, daripada tadi nak berhenti. Tak berhenti. Okay, itu je lah. Tak nak kacau korang lagi. Kesian korang. Tentang korang dah nak tidur tapi korang layan juga Cik Noh. Okay, itu saja daripada Cik Noh. Terima kasih banyak-banyak malam ni. InsyaAllah kita berjumpa lagi di lain masa. Ada apa-apa nak tanya ke apa ke, terus tanya je. Okay, terus tanya je kita. Jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri. Okay, itu je lah. Bye. Assalamualaikum.